Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وربي يسر ولا تعسر ربي أتمم بالخير. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Berkata Syekh Idris Al-Marbawi dalam menghuraikan hadis yang ke-58 daripada kitab ataupun juzuk yang kedua kitab Baharul Madhi, berhubung dengan masalah orang yang mendengar suara azan tetapi tidak hadir untuk sembahyang berjemaah. Kata Imam Nawawi, kata dengan Syekh Idris Al-Marbawi pada masalah yang ke-194, muka surat 173. Dia kata masalah sembahyang berjemaah itu fardukah ataupun sunat. Sembahyang berjemaah tu fardukah ataupun sunat. Kata Nawawi, kata Imam Nawawi, bermula hadis dalam masalah yang ke-193 itu setengah daripada barang yang dijadikan oleh mereka yang mengatakan berjemaah itu fardu ain. Setengah daripada dalil ulama yang menyatakan bahawa sembahyang berjemaah itu fardu ain. Maka ialah mazhab Atha, Al-Auza'i, Ahmad bin Hanbal, Abi Thawr, Ibnu Munzir, Ibnu Khuzaimah dan Daud. Dan telah berkata jumhur ulama tiada ia fardu ain. Mazhab Hanbali kata fardu ain. Dan sebahagian juga ulama yang banyak juga mengatakan dia adalah fardu ain, tapi di sini dia kata dan telah berkata jumhur. Bila kata jumhur berarti majoriti di kalangan ulama mengatakan tiada ia fardu ain. Sembahyang berjemaah tu fardu ain ke sunat? Jadi kalau kita kata dia sunat, kalau kita tak main masjid dia tak berdosa. Tapi apabila kita kata dia tu adalah fardu ain, maka kalau tak main masjid 5 waktu ataupun tak cari tempat berjemaah, jadi tak main tu jadi berdosa. Sebab dia fardu ain. Adapun apabila kita mengatakan dia adalah sunat, maka tak main itu tak jatuh berdosa. Kan? Tapi main itu lebih baiklah sebab boleh mendapat ganjaran yang berlipat kali ganda. Tetapi adakah ia sunat ataupun fardu kifayah? Macam mana hukum dia? Dia jatuh sunat ke ataupun dia masih lagi fardu tapi fardu kifayah? Ada segolongan orang lain buat, kita tak pi pun jadi tak jadi berdosa. Kata Imam Nawawi, bermula yang mukhtarnya, pendapat yang terpilih, sembahyang berjemaah itu fardu kifayah. Bila sebut nama dia fardu, pahala dia lagi besar lah daripada pahala sunat, walaupun dia fardu kifayah. Dan kata qil, kata setengah ulama, hukum dia adalah sunat. Maka keterangan ini telah dibentangkan oleh Imam Nawawi dengan panjang lebar di dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab, dan lihatlah di sana dia kata perbincangan ulama berhubung dengan masalah dan menghadiri sembahyang berjemaah. Nah, hukumnya adalah fardu kifayah dan bukan fardu ain. Masalah. Jadi hadis tadi ataupun sebelum ni kita bincang yang Nabi nak bakar rumah orang yang tidak hadir sembahyang berjemaah tu, walaupun Nabi tak buat, sebahagian ulama mengatakan hadis ini merujuk kepada solat Jumaat. Dia merujuk kepada solat Jumaat. Sebab solat Jumaat dia bukan fardu kifayah, dia adalah fardu ain.
Wajib semua orang kena hadir kecuali orang yang musafir. Orang yang bermustautin wajib hadir, orang yang bermukim pun wajib hadir. Kan? Orang yang bermukim pun wajib hadir. Cuma yang dibilang sebagai ahli Jumaat adalah yang mustautin. Sama ada kita ni jadi orang yang bermustautin, ataupun kita jadi orang yang bermukim, ataupun kita jadi orang yang bermusafir. Kita takkan lari pada tiga ni. Mustautin, orang yang memang duduk di satu tempat, bercadang untuk duduk terus selama-lamanya, tak ada cadangan untuk nak berpindah daripada tempat tersebut. Kira bagi dia pun kalau mati pun tang situlah, apa pun tang situlah, itulah hidup dia tang tu. Walaupun dia duduk di tempat tu, dia sewa, tapi dia tak ada cadangan untuk dia nak pindah pergi duduk di tempat yang lain. Selagi dia boleh duduk di Pulau Pinang, dia nak duduk di Pulau Pinang, nak duduk sini ya. Bagi dia senang, dia kerja pun Kelang kat kawasan ni ya, dia nak duduk rumah pun, dia nak duduk sekitar kawasan ni ya. Maka bagi dia, itu adalah orang macam tu, kita namakan dia sebagai mustautin. Maka dia wajib Jumaat dan dia dikira sebagai ahli Jumaat. Maka nanti adalah hukum sebagai mustautin tu ada banyak lagi dia punya hukum hakam dia. Yang keduanya, orang yang duduk di satu tempat tapi tidak berhasrat untuk duduk di tempat tersebut selama-lamanya. Dia nak duduk dan dia cadang dalam hati dia, aku nak duduk takat aku kerja aku sini ya. Dia kerja, katakanlah dia kerja di mana? Dia kerja di airport. Dia tunggu sampai dia pencen saya. Dia kira kalau dia habis dia punya pencen, dia nak balik kampung dia. Entah kampung dia di mana, di Perak ke, di Kedah ke, di mana ke, dia nak balik duduk di kampung dia. Dia dah siap beli rumah dah, dia memang duduk cadang nak duduk di sana. Walaupun dia duduk di Pulau Pinang ni selama 20 tahun ataupun lebih, maka dia dinamakan orang yang bermukim. Wajib juga Jumaat, tetapi dia tidak dibilang sebagai ahli Jumaat yang 40 orang tu. Dua. Yang ketiga, orang yang bermusafir, yang bercadang untuk pergi ke satu tempat lebih daripada perjalanan tu lebih daripada 2 marhalah. Yang kita sekarang ni diletakkan dia punya sukatan dia lebih kurang 91 kilometer. Dia nak pergi ke satu tempat, perjalanan yang harus ataupun yang wajib ataupun yang sunat. Nah, bukan perjalanan yang haram, dan setengah ulama kata juga yang makruh. Maksudnya bukan yang haram lah. Ya, makruh tu ada khilaf, tapi sebagai ulama kata termasuk boleh juga. Kira termasuk dalam kata musafir, kecuali yang haram. Dia nak pergi daripada Pulau Pinang, dia nak pergi ke Kuala Lumpur semata-mata kerana nak pergi tengok konsert, perkara yang melalaikan, apa konsert ke apa ke, benda yang ulama kategorikan benda tu sebagai haram. Dia nak pergi tengok konsert apa-apa, dia nak pergi buat benda haram, dia nak pergi main judi umpamanya, ataupun dia nak pergi merompak, memang duk cadang dah nak pergi duduk Pulau Pinang, nak pergi merompak di negeri lain, maka perjalanan dia adalah perjalanan yang haram. Maka dia tak boleh buat qasar dan jamak, sebab dia tidak dikira sebagai musafir. Musafir dia tak boleh buat pada benda yang haram. Selain daripada tu, maka dia perjalanan dia lebih daripada 91 km, maka dia boleh buat qasar dan jamak selama 3 hari, tidak termasuk dengan hari pergi dan hari balik. Apabila termasuk dengan hari pergi dan hari balik, maka berjumlah dia adalah sebanyak 5 hari. Yang 5 hari itu masih lagi ada juga ulama khilaf. Sebagai ulama kata 6 hari, 4 hari duduk menetap di satu tempat, dan termasuk pergi dan balik sebanyak 6 hari. Walaupun lebih banyak ulama beramalkan dengan 5 hari lah, dan panjang lagi perbincangan. Maka itu dinamakan orang yang bermusafir. Okey, maka dibenarkan dia bermusafir setelah mana dia keluar daripada qaryahnya. Qaryah bukan negeri seperti mana yang difahami oleh sebahagian orang. Dia kata keluar daripada negeri, dia kata kena keluar daripada Pulau Pinang sampai ke Seberang Jaya baru boleh buat qasar dan jamak.
Okey, dan pendapat yang lebih benar dia adalah dengan keadaan zaman kita sekarang ni, iaitulah keluar daripada qaryah. Maka nak tahu kata qaryah, iaitulah satu-satu masjid yang dibuatkan Jumaat, tak termasuk surau Jumaat. Surau Jumaat pasal pandemik ni jadi berlambak. Maka kalau di Kuala Lumpur ada surau Jumaat pasal terlalu orang terlalu ramai, maka boleh jadi satu masjid dan di sana ada beberapa surau, walaupun Jumaat tak kira, dia kira qaryah. Maka dia satu-satu kawasan tu dia ada qaryah. Macam Sungai Tiram, dia ada border qaryah dia. Sebelah pada Sungai Tiram pi ikut jalan atas ni ada Bayar Lepas. Daripada Sungai Tiram pi ikut belah mana pula? Pi ikut belah sini jadi Bayan Baru. Bayan Baru. Sungai Ara ada sempadan. Belah sini jadi Sungai Ara. Itu dia. Yang tu dia punya sempadan. Belah mana ke belah sana pula jadi Batu Maung. Okey, faham tak? Itu qaryah lain-lain. Kita kena tahulah dia punya qaryah tu. Kalau kita tak tahu, kita kena keluar pergi jauh sikit lah. Ni qaryah apa tau? Pedarah pergi jauh sikit lah. Tapi di negeri kita qaryah dekat-dekat. Jangan jadi macam negeri-negeri macam di Pahang. Di Pahang satu-satu qaryah puas lah. Silap-silap bawa kereta dah lebih kurang 15 minit tak lepas dari qaryah dia. Sini 5 minit dah terlepas pada qaryah kita. Kalau di sana, pasal rumah sana pun sebiji-sebiji pun jauh-jauh. Faham tak? Hak jenis orang Sabah ke mana ke, maka kena tahulah dia punya lingkungan qaryah solat Jumaat dia tu daripada mana sampai ke mana, maka kena rujuk kepada penduduk setempat. Kalau tak tahu, maka kita kena tahu diri kita ni sama ada kita tak terlepas daripada kita ni adalah musafir, ataupun kita bermukim, ataupun kita bermustautin. Maka kita kena tahu yang tu dulu supaya kita tak lari daripada kita boleh faham hukum hakam yang berikutnya terhadap diri kita. Kalau nanti kita bincang bab semayang Jumaat, maka kita boleh tahu, aku mukim. Bila mukim ada hukum dia, mustautin ada hukum dia, musafir ada hukum dia yang tersendiri, supaya kita tak buat perbuatan-perbuatan yang haram. Faham tak? Umpamanya bagi orang yang bermukim, bagi orang yang nak bermusafir pada hari Jumaat, sedangkan dia masih lagi bermukim, di tempat tersebut ataupun bermustautin, tiba-tiba dia nak bermusafir, nak pi ke satu-satu tempat pada hari Jumaat umpamanya, maka kalau dia keluar daripada rumah dia selepas daripada solat subuh, masuk waktu subuh, bukan lepas semayang, lepas dah azan dah subuh, baru dia keluar pada rumah dia, kira dia semayang subuh apa semua, pukul 8 baru start ke kereta pedarah pergi Kuala Lumpur. Lepas itu dia buat qasar dan jamak, dia tinggal semayang Jumaat, hukum dia haram dan berdosa. Pasal apa? Sebab dia ahli Jumaat. Dia walaupun dia bukan mustautin, tapi kalau dia bermukim, dia wajib Jumaat. Kalau dia keluar selepas daripada subuh, maka dia kena singgah di mana-mana tempat untuk semayang Jumaat. Jadi cari dosa lah. Jadi supaya kita nak elak daripada kita berdosa, kita kena fahamlah hukum tu. Jadi kau boleh nak, tak nak pergi Kuala Lumpur, berderah pergi Kuala Lumpur, nak pergi Johor, berderah pergi Johor. Berderah tapi kena tahu hukum lah. Apa yang kena buat, apa yang tak boleh buat, jadi berdosa ke, jadi haram ke, jadi makruh ke, jadi harus ke, apakah dan sebagainya. At least kalau dia nak buat benda tu, kalau dia jumpa dalam kitab kata boleh, tak apalah, buat main lah, pandangan apa, jadi adalah pegangan dia boleh faham. Secara asasnya dalam mazhab Syafi'i dia kata lagu tu, tapi boleh jadi juga ada khilaf. Yang tu saya tak mau cerita, saya pegang dengan yang tu ya. Kalau tiba-tiba ada orang kata boleh, tak apa, boleh mana kitab. Kalau dia kata ada kitab, silakan. Ada, okey, tak apa, carry on. Boleh faham? Ini dalam masalah fiqh tu macam tu. Tapi setakat lagi kita pegang macam tu dulu, macam yang saya sebutkan tadi. Maka hari ini kita bincang tentang solat berjemaah. Wajib ke? Kena hadir? Ya, di setengah-setengah tempat memang mereka yang berpegang dengan mazhab Hambali, bahkan sebahagian daripada pandangan ulama dalam Hanafi mengatakan wajib. Sebab tu kalau kita pergi di beberapa negara yang bermazhab Hanafi, macam India, Pakistan, Bangladesh, tuan-tuan pergi negeri ni nampak mereka berlumba-lumba semayang 5 waktu.
Begitu juga tuan-tuan pi di Arab Saudi, mereka bermazhab Hambali, maka tuan-tuan akan tengok depa 5 waktu, depa tutup kedai lala tu juga. Semayang ya depa lari pi cepat-cepat. Bagus juga. Faham tak? Baru orang pi semayang berjemaah. Tapi main dengan masyarakat kita yang jahil, yang tak faham hukum, kesian depa duk tanggung dosa berlambak dah. Lepas tu pasal tak pi semayang berjemaah punya pasal duk tambah lagi saham dosa. Maka kita ikut pandangan jumhur, tak wajib semayang berjemaah. Janji dia mau semayang ya, itu pun dah cukup bagus. Dia tak pi masjid, dia tak pi masjid pun tak apa. Faham tak? Dia tak berdosa. Cuma kalau dia pi masjid, baguslah, dia boleh semayang berjemaah, dia boleh dapat pahala banyak, dia boleh dapat pahala i'tikaf. Kalau dia mai awal, dia boleh dapat tahiyatul masjid. Kalau dia kalau dia duduk di masjid, dia boleh dapat pahala saf, dia boleh dapat pahala berjemaah, dia boleh doa beramai-ramai. Banyak lagi lah fadilat-fadilat yang dia boleh dapat. Tapi kalau dia duduk di rumah, banyaklah nak kena potong tu. Potong. Lepas tuntutan fardu, takut pahala dia tak banyak, ataupun silat-silat hari bulan tak dapat apa. Lepaslah dia 2 benda. Satu, lepas tuntutan dia untuk menghadiri masjid sebagai fardu kifayah. Yang keduanya, dia dapat pula pahala tambahan dengan pelbagai ganjaran yang Allah nak bagi. Tapi orang-orang yang belajar dalam bidang dakwah, kalau dari sudut hukum, ni satu bab. Kadang-kadang dari sudut bidang dakwah kita nampak balik macam, yalah, ni kelonggaran hukum yang diberikan dalam Islam. Barulah kita tengok masyarakat kita taklah berdosa. Kita nak elakkan daripada mereka duk menanggung dosa yang berlambak-lambak. Cuma apabila main masjid, di samping kita main jemaah, kita boleh belajar, kita boleh mempelajari selok-belok hukum hakam agama, maka banyaklah fadilat dia. Kita boleh bersilaturahim di masjid. Faham tak? Tapi bagi orang yang ada tidak ada kesempatan disebabkan ada halangan-halangan tertentu, bagi dia mungkin dia boleh pilih. Kalau dia tak pergi solat berjemaah di masjid, dia boleh solat berjemaah di rumah dia dengan keluarga dia. Faham tak? Masih lagi dia dapat. Tapi sekurang-kurangnya kita bersangka baik bagi orang yang tidak hadir solat berjemaah, bahawa dia tak buat perbuatan haram. Boleh faham? Jangan melihat kepada orang yang tidak hadir solat berjemaah dengan pandangan yang sinis. Macam tengok macam dia ni apa lah. Macam tu tak. Tapi kalau dia boleh main, alhamdulillah. Kalau dia tak dapat nak hadir, bersangka baik, setiap manusia ada halangan dan ada keperluan, dan paling-paling tidak kita faham bahawa dia tak buat perbuatan yang haram. Sebab dalam kitab menyebutkan bahawa kata jumhur ulama, tiada ia fardu ain. Di situ kena highlight. Berarti dia tak berdosa. Tapi tuan-tuan, kalau dia main ke masjid, adalah banyak fadilat-fadilat yang dia boleh dapat. Yang tu faham tu dulu selapis. Pasal kadang-kadang ada setengah orang di setengah-setengah karya, di setengah-setengah tempat, apabila orang tu tak pernah main, sekali-sekali main, mereka usah dia macam mana nak makan dia. Tengok dia tu macam ya kan, dia berjeling dia, dia pun kadang-kadang jadi macam tak selesa. Selalu saya sebut dulu bahawa sepatutnya kita ni, terutamanya AJK Masjid, sepatutnya meraihkan kedatangan jemaah. Apabila nampak orang main muka baru, duk di mana ni, main lagi dah masjid kami, buat lagu tu suruh belagak sangat, tu suruh buat siru satu macam. Orang main duk buat muka macam ikan pirana, duk jeling-jeling, duk jegir-jegir macam nak telan orang. Itu orang jadi meluat nak main. Aku pergi masjid tu, tengok mereka tengok aku, macam nak makan, tinggal tak boleh makan dia lagi. Kalau boleh makan, dia gigit seorang sikit, bawa kenuri. Kita jangan buat kat orang macam tu. Kita welcome orang. Dia main, selamat datang, main lagi ke masjid kami, salam. Tak salam pun ada orang yang cakap macam tu. Orang pun jadi seronok nak main. Ni dalam masjid, duduk di tepi jalan, dengan rumah duduk jauh-jauh. Kalau tak sabit orang main ke tempat kita, maka siapa nak main ke tempat kita?
maka kita raikan kedatangan orang. Orang jadi seronok. Orang jadi seronok. Kadang-kadang kita boleh raikan dengan pelbagai cara. Dengan cara bahasa yang lembut. Nah, kadang-kadang kita boleh sediakan keperluan. Ada minuman, ada makanan. Ada masjid, tuan-tuan. Masjid kita pun tak kurang komannya tiap-tiap Jumaat. Ada orang bagi nasi, ada orang bagi roti, ada orang bagi kuih, ada orang letak si kandak lah apalah. Alhamdulillah. Ada satu masjid, tuan-tuan, saya tak sebutlah nama dia. Ada satu masjid dalam negeri kita yang tercinta ini, Zimbabwe. Ada satu masjid ni, dia punya, saya tak tahu dia buat ke tak lagi, mungkin pandemik ni dia tak buat. Sebelum ni, pengerusi masjid dia hebat. Pengerusi masjid dia tukang masak. Dia boleh masak lah. Kira boleh makan lah. Walaupun tak chef besar pun. Tapi boleh masak. Saya pergi khutbah Jumaat di masjid dia, Pak. Siap dia masak gulai kari kepala ikan lagi. Berlambak-lambak. Tapi yang pergi beramai-ramai, Bangladesh. Yang duk kerja di sekitar kawasan tu memang ramai. Sebab penduduk di kawasan tu dah banyak dah berpindah. Sebab mereka pecah kampung, mereka buat flat, mereka buat apa-apa. Jadi masyarakat Islam di situ mungkin kurang. Jadi pegawai masjid dia fikir macam mana cara nak tarik supaya orang mai sembahyang Jumaat. Sebab 5 waktu mereka tak apa ramai. Mereka pun macam tuan-tuan di sini juga tepi jalan. Tapi boleh kerana kawasan tu majoriti saya rasa mungkin dah orang bukan Islam. Sebab daripada buat flat mahal-mahal yang kondominium lah apa-apa ni semua, jadi ramai orang bukan Islam dah mula lari ke tempat lain dan kawasan tu kurang orang-orang Melayu beragama Islam. Maka kalau kita pergi hari Jumaat tu, dia dengan air sirap dia buat makan sebelum sembahyang Jumaat. Lepas tu ada kot berapa minit lah lebih kurang nak masuk ataupun azan, habis tak ada makan, tunggu sekejap lagi lepas sembahyang Jumaat boleh sambung makan. Siap kepala ikan, nalar meh, bagi kepala meh. Tengok Bangladesh duduk tu dia meh duk ratah kepala ikan. Makan free, ada nasi, ada lauk, ada kuah, adalah apa-apa lebih kurang, ada air. Depa tahu hari Jumaat depa mai memang makan free. Orang mai bertimpa ramai. Okeylah, dia ada tarikan dia. Dia welcome orang dengan cara macam tu. Di masjid kita, masjid pandai-pandai ya, kita punya pengurusi pun bukan koman punya orang. Dia pun tahu apa dia boleh fikir untuk nak tarik jemaah dia. Buat kan? Kita di sini pasal kawasan Kelang lebih ramai. Kalau kita tak buat apa-apa ramai, tapi adalah lebih baik, kita buatlah yang terbaik. Nah, kita buat yang terbaik. Kan? AJK masjid tu kadang-kadang kita main tu macam main tengok, tambah kalau lepas tengok muka saya lepas cukup tak suka. Tunggu bila nak boleh tenang ustaz ni keluar. Lepas tak suka mesti duk kena pancung. Bukan masjid ni, ada lah masjid. Apa kan nama masjid tu? Pergi jalan tak? Kan? Dia rasa, tuan-tuan ni amanah tuan-tuan. Masjid yang Allah bagi ni adalah amanah. Siapa pun tak boleh mendakwa ini dia punya. Ini rumah Allah. Benda bersifat umum. Okey, benda bersifat umum. Pengurusi hari ni jadi pengurusi, boleh jadi esok dia tak larat, esok orang lain pegang. Begitu juga dengan seluruh ahli jawatan kuasa dan pegawai masjid, baik imam, baik bilal, baik apa. Faham tak? Hari ni kita buat kerja, kita sebagai satu amanah buat kerja untuk mengimarahkan rumah Allah. Maka berbaiklah dengan para jemaah. Nah, sebab kadang-kadang bukan apa macam orang main masjid lagi duk perambat orang, tutup pintu gedebung-gedebang macam nak perambat orang keluar. Tak sepatutnya. Saya tak kata masjid ni, mana-mana masjid pun kita kena raikan kedatangan orang. Barulah orang jadi seronok untuk nak main. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok, saya memang respect gila kepada Masjid Bandar Temerloh Jaya yang berjaya untuk buat solat subuh seperti solat Jumaat setiap hari. Kecuali pandemik ni apa cerita lain lah. Macam mana mereka boleh buat? Maka sepatutnya masjid-masjid dalam Malaysia ni kena pi buat rombongan, pi ke tempat mereka, pi belajar apa mereka buat, balik buat di masjid kita balik, supaya masjid boleh ramai. Walaupun tak wajib, bukan fardu ain menghadiri semayang berjemaah di masjid, tapi macam mana tarikan orang boleh mai. Orang boleh mai di masjid tersebut. Antara lain yang kita dapat maklumat, mereka kata kami belanjakan duit yang orang bagi tiap-tiap bulan
nak masuk duit puluhan ribu, ratusan ribu, mai ujung bulan habis duit kami belanjakan untuk orang ramai, untuk jemaah dan juga anak-anak qaryah. Maka anak-anak qaryah dia dan juga masyarakat setempat dan juga orang ramai seronok nak mai untuk duduk berkampung di situ. Padahal tak ada apa pun. Biasa-biasa ya. Masjid kita pun tak koman juga, tapi ada benda yang mereka buat. Pi belajar kuliah subuh setiap hari, dengan semayang berjemaahnya, dengan imamnya, dengan bilalnya. Wow, seronok. Semuanya ada orang panggil apa? Dia senang macam ni ya. Nak mentadbir masjid, lantiklah orang yang ada hati dengan masjid. Bahasa kita kata apa? Ada hati dengan masjid. Dia seronok nak main masjid. Dia suka dekat masjid. Dia faham masjid tu ada nilai dia yang tersendiri, yang Allah berikan pada orang yang main masjid. Dia rasa bersemangat untuk nak mengimarahkan rumah Allah. Orang macam ni lah baru layak jadi jawatankuasa masjid. Tapi yang main masjid tak ada hati nak main masjid, jadi pengerusi masjid, bila boleh buat kedatangan setahun mungkin berapa kali ya main. Paling-paling rajin pun kadang-kadang Jumaat baru nampak muka. Tak ada pun seminggu 2 kali. Apa masalah di masjid? Dia main kadang-kadang dia pun tak faham. Orang buat kuliah mengaji, muka pengerusi masjid pun tak pernah nampak. Faham tak? Belambak ada masjid saya pergi mengajak pengerusi pun saya tak kenal. Jawatankuasa masjid pun tak kenal. Kita pun doa harap bila nasib baiklah ada dia punya biro dakwah dia di mai apa dia ni. Yang lagi best, orang yang jemput kita pergi mengajak masjid dia, dengan dia pun tak ada. Kalau saya tak pergi masjid tu. Ada 2-3 masjid dia panggil, kita pun sampai ni pertama kali sampai masjid apa, kita pun sampai lalas kita lah ambil meja, tolak main bola ni, lepas tu kita bawa kursi, malam sikit, banyak cantik muka hang panggil tetamu, hang tak pernah belajar ke macam mana hormat dengan tetamu. Ada bukan minta subuh kapet merah. Sekurang-kurangnya Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Ni hang panggil satu ustaz main suruh ceramah, at least mana dia orang, assalamualaikum ustaz, tunggu ke apa ke ra'i ke panggil mai, okey silakan ustaz, dah ceramah. Kalau ceramah macam bulanan macam ni tak payahlah buat pengumuman apa-apa jemput ustaz dah tahu dah dia punya kerja. Tapi kalau ceramah jemputan sesekali mai, maka pegang mic, assalamualaikum tuan-tuan, hari ni kita ada penceramah kita ni, saya nak memperkenalkan ni penceramah kita. Sekurang-kurangnya orang tahu, dia ni mai daripada mana ni ustaz, dia nak ceramah tajuk apa ke malam ni ke apa ke. Dan yang lebih baik, lepas solat maghrib ataupun sebelum sembahyang maghrib, sebelum nak qamat, jawatankuasa masjid, imam ke bilal ke, buat pengumuman assalamualaikum, ataupun lepas habis baca doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, malam ni kita ada kuliah bulanan, kuliah yang akan disampaikan oleh sekian-sekian ustaz yang akan menggunakan sekian-sekian kitab ataupun sekian-sekian perbahasan. Bagi yang ada masa, silalah boleh bersama join dalam program ini, insyaAllah. Apa buah sebutlah sikit, at least orang tahu, kata malam ni ada kuliah. Anak setengah-setengah dia kata apa, AJK masjid, dan abang apa kat board tu dah tulis dah, apa mau pergi baca sendiri ya, alah mau ambil cari sendiri ya. Jam tu ya. Ada satu masjid kita pergi, dia punya AJK masjid, ini pun ingat veteran kot Pak Haji ni pun, dia pun tak larat dengan mata pun macam tak apa nak nampak. Dia buat macam mana, habis-habis tu dia duduk sandak tu tempat, dia pegang mic, dia duduk sandak. Lepas tu dia kata, tuan-tuan ustaz dah main ustaz, tuan-tuan ya, kita dalam almari, pergi ambil sendiri. Pergi ambil sendiri, almari mana? Pergi ambil mic bubur tengah-tengah ni, orang tahu kata ada kita. Macam tu kan ra'i orang mic. Tak apalah, kita ustaz tu okey lah, dia nak ra'i jemaah dia tu. Ya tuan-tuan, ni benda-benda lagu ni kena pergi belajar. Tengok mana-mana masjid yang dah buat, tengok pengalaman mereka, pergi duduk balik buat di tempat kita. Faham tak?
sesekali berjalan ke tempat orang, tuan-tuan pergi belah Kuala Lumpur, banyak masjid depa masya-Allah, depa advance dalam bab-bab macam ni. Ya, tuan-tuan pergi masjid Bandar Baru Bangi, Masjid Hijau Bandar Baru Bangi. Tuan-tuan tengok di sana. Saya pergi tengok tu dia kuliah sehari 6 kali. Kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isya. Ustaz yang semayang maghrib ni dia lebih kurang dia kena berhentilah sebab saat lagi ada kuliah isya pula. Dan setiap waktu tu ada je dia punya anak-anak murid dia, guru yang berlainan dan murid-murid dia yang berminat untuk belajar. Ada je jemaah dia. Tu dia tuan-tuan. Sehari 6 kali kuliah. Kita sehari sekali pun Masya Allah. Yang faham-faham, yang mengaji-mengaji, yang tak mengaji, nak kata apa? Kan? Mungkin kawasan tu kawasan orang belajar, orang berminat. Dia kawasan tu dekat dengan beberapa universiti dan sebagainya, orang main belajar dan sebagainya. Dia ambil pensyarah-pensyarah yang dah pencen-pencen di UKM, di mana-mana sekitar kawasan tu. Mereka ni pun beli rumah kat kawasan tu, pakai tak balik dah kampung mereka asal, pakai duduk tangtu ya, jadi berkampung tu. Profesor, doktor, pensyarah ni dalam bidang agama ni, mereka pakai duduk tangtu ya. Maka mereka habis pencen, pakai duduk pergi mengajak di masjid ya. Meriah di kawasan tu. Asalnya nak seronok pergi pindah duduk di situ. Pasal apa? Pasal masyarakat yang minat untuk belajar tu ramai. Kan? Masjid kita pun alhamdulillah. Kan? Tapi ada masjid tu perlu suntikan bagi lebih bersemangat lagi. Nak buat macam mana? Dia pergi lantik semua orang yang tak faham tanggungjawab. Itu salah satu daripada tanda-tanda kiamat apabila idza wusidal amru li ghairi ahli, apabila diserahkan satu-satu urusan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka Nabi kata tunggulah sa'ah kehancuran, dekat-dekat dah masa nak berlakunya kiamat. Ya, manusia dah jadi tak amanah. Tambah-tambah bila ni orang-orang yang lebih mengutamakan politik kepartian. Kan? Ni dia mula nak buat lah. Dia naik pun atas dasar recommendation daripada bab-bab politik kepartian. Apa kita nak kata? Dah mereka yang berkuasa, mereka boleh buat macam-macam. Tapi tak sepatutnya macam tu. Kalau dia naik pun, dia imarahkan masjid, alhamdulillah. Takut dia naik, Allah. Dia mula duk terbeliak biji mata nak tengok duit banyak ke masjid ni. Kan, kok mana dia boleh dapat 25% ke apa ke. Yang tu lah dia boleh fikir. Dia tak fikir. Sebab tu tuan-tuan, nak bagi benda-benda ni, orang-orang macam ni, biar lantik orang-orang yang boleh buat kerja dan orang-orang yang bertanggungjawab, amanah, dan juga dia pun bukan orang susah. Takut apa? Takut sekali dia songlak pergi kat dia sikit pula. Biar dia pun jenis orang senang, dia tak ada heran tengok dengan duit. Senang. Bila jenis heran tengok dengan duit, ni payah lah. Itu dari sudut pandangan. Kena faham tu tanggungjawab. Nak jawab esok di akhirat. Dia syok ya. Masalah sembahyang berjemaah itu ada celakanya ke atas orang yang tiada hadir. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan sesungguhnya telah diriwayatkan daripada bukan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bukan seorang, tapi ramai sahabat Nabi meriwayatkan akan bahawasanya mereka itu berkata, barang siapa mendengar ia akan dengar bunyi azan, maka tiada didatanginya berjemaah, maka tiada sembahyang yang sempurna baginya. Dan maksudnya iman tak cukup kuat lagi, tapi ada iman tak cukup kuat lagi, dia kena kuat lagi, dia punya nak bagi kuat. Nah, dia begitu bersemangat untuk hadir berjemaah. Dan kata setengah daripada ahlul ilmi, yakni ulama, bermula hadis di dalam masalah 193 itu ialah mengerasi dan menakuti orang yang tiada hadir sembahyang jamaah, maka tiada maaf bagi seorang yang meninggalkan melainkan dari sebab uzur seperti sakit atau buta yang tiada pemimpinnya, tak ada orang nak pimpin dia, atau ada musuh di jalan, atau ada binatang buas dan sebagainya. Kata Mujahid, seorang ulama, dia kata
Dan telah ditanya orang akan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada hukum seorang yang berbuat ibadah siang hari dan puasa yang berbuat ibadat siang hari ia puasa dan malam ia berjaga dengan sembahyang dan zikrullah, tetapi tiada datang sembahyang Jumaat dan tiada datang berjemaah, apa hukumnya? Maka jawab Abdullah bin Abbas, ialah orang yang diseksa di dalam neraka. Ini pandangan sebahagian sahabat. So kita hadir sembahyang, terutamanya Jumaat. Jumaat tu kena mai. Maka perkataan Ibnu Abbas itu telah berkata ulama berhajat kepada takwil, iaitulah amma adapun sembahyang jemaah itu fardu ain, maka tiada datang berjemaah maka berdosa ia, dan apabila berdosa maka disiksa di dalam neraka, ataupun seperti takwil Mujahid yang akan datang ini. Itu satu pandangan, iaitulah sembahyang berjemaah. Kata Abu Isa, telah berkata Mujahid, bermula makna perkataan Ibnu Abbas ialah seorang yang tiada datang berjemaah dan berjumaat. Ni kata setengah ulama, maknanya tak mai berjemaah tu berdosa. Yalah kalau ikut pandangan dalam mazhab Hambali tadi tu. Tetapi kata dengan Abu Isa At-Tirmidzi, dia nakalkan buat mai pandangan Imam Mujahid antara ulama tabi'in. Dia kata bermula makna perkataan Ibnu Abbas yang kata orang tu disiksa dalam api neraka ialah seorang yang tiada datang berjemaah dan berjumaat. Maksudnya tak mai sembahyang Jumaat secara berjemaah. Sebab Jumaat tu kena buat secara berjemaah. Kerana benci daripadanya, dia tak suka sembahyang ramai-ramai, dia nak sembahyang seorang-seorang, dan bermudah-mudah dan meringan-ringan hukum Allah dan memperhinakannya. Dia tak rasa macam benda tu wajib, kepentingan untuk dia mai solat berjemaah, sembahyang berjemaah, sembahyang Jumaat. Dia tak rasa macam benda tu penting untuk diri dia. Dia rasa lapang, dia pi. Kalau dia rasa dia sibuk sikit, maka dia pun tak pi. Maka berdosalah ia dan disiksa akan dia di dalam neraka. Masalah, sembahyang berjemaah itu adakah diberati mengerjakannya? Kata Imam Syafi'i di dalam kemudian daripada ia telah mendatangkan hadis di dalam masalah 193 itu begini. Apa Imam Syafi'i kata? Maka kuatlah pada faham akan barang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada citanya, yakni cita-cita Rasulullah hendak membakar rumah-rumah kaum itu, ialah sabdanya ke atas kaum yang tiada datang sembahyang Isya kerana nifaknya, kerana sifat munafik yang ada pada dia. Wallahu a'lam. Nah, tu ada pandangan yang mengatakan tak mai sembahyang Isyak sedangkan dia berkemampuan. Ada pula tak mau mai ke masjid. Pasal apa? Pasal dia tak suka dekat pengerusi masjid. Kan? Yang ni saya jumpa sendiri. Dia kata, kalau orang ni jadi pengerusi masjid lagi, aku takkan pijak masjid tu. Wah, dahsyat tu. Dia tak timbul soal, bagi saya lah, dia tak timbul soal hang orang sini ke hang orang luar. Tak ada timbul. Janji kita orang beriman, orang Islam, kita duduk di mana-mana tempat. Dia tak ada istilah dia ni orang luar, dia bukan orang sini, dia orang luar. Oh, geli geleman aku dengar bunyi melugai. Orang luar, dia bukan orang sini, dia orang Tanjung. Siapa cakap macam tu? Bukankah Nabi Muhammad orang luar daripada Madinah, dilahirkan dan dibesarkan di bumi Mekah? Perjalanan 5 jam daripada Penang hampir Melaka. Bukan orang luar ke dia? Tapi baginda apabila sampai di bumi Madinah, bagindalah imam, bagindalah pemimpin, bagindalah ayah, bagindalah segala-galanya bagi orang Islam di sana. Pasal apa orang boleh terima? Orang kata apa? Dah pasal dia Nabi. Yalah, pasal dia Nabi. Orang boleh terima. Kalau boleh terima Nabi, kenapa tak boleh terima umat Nabi Muhammad? Di mana-mana saja bumi dipijak, dia tak ada istilah hang orang luar ke hang orang dalam. Dan kalau anak qaryah dan orang dalam tak mau mai, biar orang luar lah mai.
Kan? Janji orang tahu kata keperluan untuk mengimarahkan masjid. Tanggungjawab kita bersama. Ini sebagai contohnya, saya tak cerita di mana-mana, kira umum lah, di mana-mana pun. Kan? Di mana-mana pun. Tak ada istilah benda-benda lagu tu. Tengok apa kata Imam Syafi'i. Yang kata, nak bakar rumah Nabi, nak bakar. Siapa dia? Iaitulah orang yang tak main semayang isyak. Kerana apa? Kerana nifaqnya. Nifaq apa dia? Sifat munafik. Munafik tu maksudnya apa? Zahir tu nama dia orang Islam, tapi dalam hati dia tak suka pada Islam. Dia tak suka. Kalau Islam ni dia tak suka. Islam ni mau bagi susah orang. Dia tak suka Islam. Bagi dia Islam tekat ibadat sikit-sikit ya, nak lebih-lebih tak payah. Islam bukan bab-bab. Dia mula dia nak aminu bi ba'dil kitabi wa kafaru bi ba'd. Beriman dengan setengah kitab, dengan hukum hakam yang ada dalam Quran, wa kafaru bi ba'd, dan dia kufur dengan sebahagian hukum yang ada dalam Islam. Saya ingat saya di masjid ni atas mimbar ni, saya baca kitab 50 sifat munafik. 2 kali saya ulang. Setelah saya baca tak ada habis, orang kacau. Lepas 2, 3, 4 tahun saya ulang balik baca kokoh habis. Tak habis sampai hari ni. 50 sifat munafik. Pasal apa? Abu Lahab dan kuncu-kuncunya tak boleh duduk Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul bin Tolul bin Samdul bin apa lagi tak tahu. Dia tak boleh duduk Dia jadi serupa apa nama? Dia tak boleh duduk. Dia mula menggelupur. Ini duk cerita pasal munafik. Kata kat kita, memang kata kat hang pun, kalau itulah sifat yang ada pada hang. Yalah kalau hang ada sifat tu. Kalau tak ada, kalau ada buat apa? Insaf dan bertaubat. Ya Allah, inilah sifat aku. Ya Allah, aku minta ampun. Ya Allah, aku tak sepatutnya buat lagu tu. Antara sifat munafik, saya tak mau cerita yang tuan-tuan duk dengar selalu bila bercakap bohong, bila janji dusta apa semua tu. Saya nak cerita yang lain yang orang jangan dengar. Iaitulah apabila dia semayang cepat-cepat nak pergi perhabis. Berlambak duk ada. Yang ni lah berlungguk-lungguk. Bila semayang kan dia nak pergi perhabis. Cepat-cepat nak semayang. Kalau dia main masjid pun, kalau tengok kalau ni orang duk semayang jemaah, kalau yang nombor 1 punya jemaah tu biasanya orang ikut lah. Kalau dia main lambat tu, dia masuk dalam masjid, dia tengok ada orang belakang tu, ada orang buat jemaah 3 orang, 5 orang, pilah duduk semayang jemaah. Dah, dia pergi cari belakang tiang mana-mana semayang. Pasal apa? Tengok semayang sorang-sorang. Habis cepat habis. Ciri-ciri munafik. Sebab tu bila langkah kaki masuk saja dalam masjid, jangan fikir nak keluar cepat-cepat. Walaupun ada kerja, ambil sedikit peruntukan masa. Komand-komand pun 10 minit. Saya faham kadang-kadang kita ada kerja penting, tapi bagi dapat sikit. Dah masuk masjid, semayang bila? Paling-paling lambat pun tak lebih maghrib. Takkan lebih daripada 10 minit. Jarang Takkan orang nak baca rakaat pertama surah Yasin kot. Takkan nak baca rakaat kedua pula surah Al-Mulk kot. Orang baca kuliah Qul Huwallah yang pendek-pendek. Jadi ambillah sikit masa. Tak payahlah kelang kabut. Dah tahu walaupun kita sibuk. Maka tiadalah aku mengatakan maaf bagi orang yang kuasa datang semayang berjemaah, kata Imam Syafi'i. Yang kuasa pada datang semayang berjemaah itu pada meninggalkannya dengan tiada uzur. Hujan tak ada, kerja tak ada, sakit tak ada, Allah bagi kelapangan masa. Jangan ni peringatan untuk orang yang duduk di negeri tercinta Zimbabwe. Jangan sampai ni kita duk seronok dengan cuaca sedap di negeri kita, ada beberapa negeri yang masih lagi dilanda banjir. Pasal apa? Pasal Tuhan bagi pandemik, hang pada duduk di rumah selama ni, hang pada seronok duduk di rumah. Lah ni masjid dah buka, hang tak pergi semayang pula di masjid. Masjid kosong, tak ada orang. Majlis ilmu tak ada. Kufur nikmat yang Tuhan bagi selama ni pada kita. Saya paling takut tuan-tuan kena ada rezeki, tuan-tuan kena pergi jalan di Aceh, cerita tsunami, beberapa pulau di yang sekitar Aceh hilang daripada peta dunia. Saya masa dia duduk bagi penerangan tu, saya kata, "Alamak, janganlah pulau aku ni sekali dia mai tu macam yang tarik hilang gitu. Pi jahanam." Dan jika tiada datang seorang berjemaah, kemudian semayang ia
dengan seorang dirinya jua, tiadalah pula atasnya mengulangi semayangnya. Tak payahlah. Tapi kalau dia nak ulang boleh. Dia semayang dah di rumah seorang-seorang, tiba-tiba dia main masjid, dia tengok ada orang semayang dan dia ada peluang untuk semayang berjemaah, boleh ulang balik, tak apa. Tapi tak wajib ulang lah. Sama ada disembahyangkannya dahulu daripada semayang imam atau kemudian daripadanya, melainkan semayang Jumaat. Jumaat tak boleh. Wajib kena pergi ke masjid ataupun tempat mendirikan semayang Jumaat. Maka bahawasanya wajib semayang Jumaat tu atas orang yang semayang Zuhur dahulu daripada semayang imam akan Jumaat. Dia semayang dah Zuhur kat rumah dia, dia lalu, masuk waktu dia semayang Zuhur siap-siap. Lepas tu dia lalu, dia nampak dekat masjid, tepi jalan, weh, orang dah semayang Jumaat. Dia wajib singgah dan semayang. Kalau tidak, dia berdosa pula. Bahawa mengulangi ia akan sembahyangnya kerana bahawasanya mendatang ia akan fardu yang lain. Dia bukan wajib sembahyang Zuhur, dia kena sembahyang Jumaat, bukan Zuhur. Kadang-kadang dia ingat macam ni, alah tak pergi sembahyang ni, boleh sembahyang Zuhur boleh kot. Mana boleh buat lagu tu? Tak apa kot, pimai aku sembahyang juga Zuhur. Oh, dia jemo lagu tu. Islam bukan lagu tu tuan-tuan. Ya, Islam bukan macam tu. Hukum kata macam tu kena buat, tak kira kita siapa. Masalah sembahyang jamaah yang memadai. Kata Imam Syafi'i di dalam begini. Dia kata, dan sekalian jamaah yang sembahyang padanya oleh seseorang di rumahnya atau di masjid kecil atau besar, sama ada sedikit atau banyak jamaahnya, nescaya memadai daripadanya. Janji dia mau jemaah pun okey. Macam saya kata tadi, dia tak pergi, dia buat di rumah. Dia lebih afdal buat di masjid, lebih besar pahala dia. Tapi dia kata macam segan nak mula latih buat jemaah di rumah dulu kot, dengan keluarga, dengan anak-anak, terpulang. Tapi takkan sampai daripada muda sampai ketua duduk semayang dengan anak bini ya. Tak rasa nak pergi semayang di masjid ke? Kena ada upgrade lah kan, dapat pahala lebih besar. Dia kata nescaya memadai daripadanya, dan bermula masjid yang lebih besar sekira-kira banyak orang jemaahnya lebih suka kepadaku, kata Imam Syafi'i. Cari tempat lebih banyak, lebih ramai yang hadir berjemaah. Dan jika adalah bagi seseorang itu masjid berjemaah, di dalamnya tiba-tiba luput berjemaah padanya, sekiranya pergi ia ke masjid lain yang ada berjemaah, nescaya adalah lebih suka kepadaku. Dia tempat tu ada jemaah, faham tak? Ramai. Tapi ada pula tempat macam ni. Dan jika adalah bagi seseorang itu masjid berjemaah, di dalamnya tiba-tiba luput berjemaah padanya, maksudnya dia rosak pahala jemaah dia di situ, ataupun orang yang semayang di situ ada masalah, maka carilah masjid yang lain. Nah, sekiranya pergi ke masjid lain yang ada berjemaah, nescaya adalah lebih suka kepadaku. Kadang-kadang tu imam baca Fatihah tak betul, semayang tak betul, takbiratul ihram tak betul. Dia kadang-kadang kita ni, saya sendiri, walaupun kita mengaji, kita mengajak orang, kadang-kadang bila ada orang main tegur, kita okey baik, terima kasih, mungkin tersilap. Jangan macam kata aku dah jadi imam lama, baru nak main tegur. Dah lah, padan patut lah. Kalau nak tegur pun yang betul lah. Kalau benda tu tak betul, faham tak? Tak betul, kita pergi tegur lah. Kan? Orang tegur kita, tak apa, terima ya, boleh jadi tak betul. Faham tak? Tapi biar bagi betul-betul lah tegur. Bagi pandangan, saya nak bagi tahu yang ni tak betul dan yang ni yang betul. Macam tu, habis. Kan? Di beberapa tempat kadang-kadang sebab tu kena belajar dan terus belajar. Jangan ingat saya duk mengajar ni saya tak belajar. Kita pun terus belajar dan belajar sehingga kita sampai ke liang lahat. Kena perbaiki lagi kehidupan kita, lebih-lebih lagi ibadat kita. Kadang-kadang tuan-tuan bila mai berumur sikit, lidah jadi tersasul. Lidah dia tak apa elok dah. Alignment dia jadi tak apa nak sempurna. Takbiratul ihram tak betul.
Allahu Akbar, wa Akbar. Tak betul. Tu tak kira lagi. Sebab tu ulama kata ada 21 kesalahan ketika takbiratul ihram. Itu buka kitab lain pula. Kan? Antaranya macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Kalau kita eja balik dia tulis, dia punya bacaan tu, dia tak jadi Allahu Akbar, dia jadi Allahu Akbar. Oh, jam. Lari huruf, lari sebutan. Kena belajar. Ya. Sebab tu yang mai veteran-veteran, yang agak-agaknya baca pun tak apa nak betul dah. Bagilah peluang kepada generasi yang akan datang, generasi muda. Nah, yang baca bagi betul, yang baca bagi elok. Kan? Biar bagi mereka dengan penuh semangat, nafas mereka panjang, mereka baca elok, suara mereka merdu, suara sedap, baca tajwid pun betul, tarannum pun elok. Baru kita jadi semangat. Tuan-tuan pergi di Masjidil Haram, tuan-tuan tengok, tuan-tuan imam mereka begitu bersemangat baca. Kita dengan speaker mereka, setengah-setengah masjid nak bawa keluar duit untuk speaker, kedekut. Sampai mic ni, bukan kata bubuh dekat dada dah buh lekat kat janggut. Sebab ada janggut boleh buh dekat. Dia tunggu nak jolok masuk dalam rengkung ya. Kot-kot boleh keluar suara. Tak keluar suara. Bila suara tak ada, makmum duduk di belakang. Asal macam mana? Jadi cerai ya. Allah macam tak best ya. Baik, macam tak ada perbezaan semayang di rumah dengan di masjid. Tarikan. Ini kena pelbagaikanlah. Belajar, tengok dan perbaiki. Paling penting dari sudut bacaan, terutamanya yang melibatkan soal rukun. Bagi salam umpamanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Berlambak ada tempat-tempat yang lain orang baca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Salam, Assalamualaikum. Mana pi alif lam kat situ? Mana pi alif lam? Baca tahiyat kadang-kadang orang baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dia baca apa? Tahiyyat. Kok mana main nun ke situ tu? Main dengung pula belajar tak mana? Oh, jam. Ni cerita masa kami duduk mengaji dulu. Ada satu Pak Long ni dia suka baca gitu. Dia kalau tahiyat dia macam dengan muka-muka dia, dengan kepala dia cukup best kalau tuan-tuan tengok dia semayang. Dia akan duduk tahiyyatul mubarakatus salawat. Oh, dia macam orang apa panggil? Main muzik tu buat tangan-tangan kata panggil apa? Dia macam menjiwai, faham tak? Oh. Sepajang sobat lu tu. Tak betul, semayang tak sah, semayang batal. Pergerakan lebih daripada 3 kali. Anggota besar, kepala tu kira anggota besar, berturut-turut, batal solat. Yang setengah semayang duduk, dah lah dia tunduk tu macam rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kira dia khusyuk, menjiwai. Yang tu bukan menjiwai, tu bagi tolenji semayang. Faham tak? Bagi lingkup kita punya semayang. Mengaji tak mau, tiru orang. Gamaknya dia pergi mana negeri ke, dia tengok Maulana mana ke, siapa ke buat lagu tu. Maulana tu mazhab apa? Hang bukan Maulana, hang Maulana. Anda tengok apa Maulana tu, dia tak apalah dia Maulana, dia mazhab apa, dia pakai mazhab lain yang boleh bergerak 3 kali. Mazhab Syafi'i tak boleh. Ini saya dah ulang banyak kali ya saya sebut. Jangan buat macam tu, semayang tak batal, rugi semayang. Tapi saya pun tak faham apa tujuan dia buat lagu tu. Kalau tiba-tiba tujuan celah-celah tu nak abang kata dia khusyuk, dia dah main riak, takabur apa semua, habis. Memang betul-betul tolenji. Habis. Dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Apa pun tak dapat. Boleh telok kosong, apa pun tak dapat. Tolonglah tuan-tuan, payahlah mai ke masjid, kita belajar, kita perbaiki. Kita bukan nak kata kat siapa-siapa, tapi ini umum, siapa-siapa yang buat macam tu perlu memperbaiki. Perlu memperbaiki. Saya sampai hari ni saya jumpa ada syekh-syekh mana-mana mai
para alim ulama yang kata lebih-lebih lagi kalau dia memang qari, dia memang ulama hebat dari sudut Al-Quran, saya akan pergi tenggek, saya akan dengar aku baca Fatihah, dengar aku baca ni, suruh dia tegur tak apa, pergi dengar. Itu syekh tu apa nama, Syekh Quraim Rajih, dia mai, dia buat di majlis, dia baca orang semua ikut. Saya tak mau lagu tu, saya cari kepala otak saya, macam mana aku boleh kidnap syekh ni, bawa pelari di satu tempat supaya aku seorang yang boleh baca, dia boleh tegur aku. Tiba-tiba orang yang urus tu telefon saya, Ustaz nak jumpa syekh tak? Nak jumpa, macam mana? Syekh teringin nak pergi tepi laut. Sempoi aku bawa pergi sempoi main tepi laut. Saya bawa dengan carpet, dengan cushion apa semua, saya angkut dengan kami punya van, pergi dekat Teluk Bayu di Sungai Batu, bubur tepi laut, betul-betul sempoi punya hampak, panggil anak-anak murid saya buat kasidah apa aku tepi laut tu, panggil syekh mai, dia duduk beli buah apa semua tu, saya pergi duduk sebelah dia, syekh dengar aku baca Fatihah. Senang lah, baru boleh betul seorang-seorang. Kalau tidak ingat senang, orang mau berebut di masjid, mana orang boleh baca seorang-seorang, semua baca ramai-ramai. Hak tu saya dah habaq lama dah. Otak kena laju, mengambil peluang, mencari peluang, mencipta peluang. Tak payah hurai lah, panjang lah dulu cerita. Apa mamu tu kata apa? MP3 MP3, mengambil peluang, mencari peluang, mencipta peluang. Otak kena laju nak dapat ilmu, otak kena laju nak buat amal ibadat. Dan bukan takat laju untuk wang ringgit dan kehidupan, tapi melibatkan soal seluruh daripada kehidupan kita, termasuk ilmu dan amalan. Sekiranya pergi ia ke masjid lain yang ada berjemaah, nescaya adalah lebih suka kepadaku. Kadang-kadang masjid dalam qaryah kita, apa benda program pun tak buat. Kita pergilah ke masjid lain yang ada orang buat program yang lebih semangat, yang lebih sempurna, yang kita boleh belajar dan sebagainya. Tak salah benda-benda tu. Dan jika tiada diperginya, bahkan sembahyang ia di dalam masjidnya dengan seorang diri, maka elok jua, yang tu pun tak apa. Sedangkan kalau dia duduk di masjid dia, sembahyang tu semua jadi tak betul, jadi rosak habis. Lepas tu dia pergi di belakang, ulang balik sembahyang tu, pulang kan. Sebab apa? Dia tengok, oi, sembahyang di masjid aku ni, tu imam aku baca tak betul. Lepas tu habis-habis sembahyang, pergi duduk di belakang. Kalau saya mufarakah pada awal lagi lah. Sebab ada kaedah dalam hukum fiqah kata, haram makmum yang qari berimamkan kepada imam yang ummi. Asal makna ummi ni orang tak erti baca, tak erti tulis. Tapi dalam fiqah ni dia kata ummi ni orang yang baca rukun dalam solat tak betul, ikut hukum tajwid tak betul. Sebab itulah dianjurkan kepada mana-mana orang kalau rasa diri dia tak sempurna bacaan, tiba-tiba ada di masjid dia kehadiran oleh tuan-tuan guru para alim ulama yang bacaan dia lebih baik, bacaan dia lebih sempurna, maka kita utamakan kepada tuan-tuan guru ni, pelawar tuan-tuan guru ni, biar dia jadi imam. Ada setengah-setengah masjid tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah, kita boleh tengok yang hadir di tempat dia begitu ulama dan qari, bacaan dia baik, tapi tak, dia duduk pelekoh begitu imam dia yang baca Fatihah tak betul itu kan. Buat apa? Sedangkan orang-orang alim apabila dia duduk di belakang imam baca tak betul, dia tak boleh ikut. Dia berdosa kalau dia ikut, haram untuk dia ikut. Sebab apa? Sebab imam tu baca jelas-jelas tak betul, maka makmum yang duduk di belakang apabila memang yakin, memang dengar betul-betul clear dia baca tak betul, maka dia wajib mufarakah. Dalam hati dia, dia kata aku tak ikut Datuk Imam ni. Sembahyang seorang diri ya. Pergerakan nampak macam sama bagi mengelakkan daripada fitnah, tapi tak boleh ikut. Sebab tu jangan syok untuk nak jadi itu imam. Kena terus menerus belajar, perbaiki kita punya bacaan, sekurang-kurangnya perbaiki kita punya rukun dalam solat, rukun bacaan, takbiratul ihram, surah Fatihah, tahiyat, bagi salam dan sebagainya. Baca yang tu bagi betul pun tak apa dah. Okey, siri akan datang kita akan sambung dengan bab yang ke-48, babu ma jaa fir rajuli yusalli wahdahu thumma yudrikul jamaah. Bab yang telah datang ia
pada menyatakan seorang lelaki yang sembahyang seorang dirinya kemudian mendapat akan jemaah. Yang itu nanti akan bincang, dia boleh balik ulang balik sembahyang jemaah dan sebagainya. Akan datang lipat sikit pada di atas bucu dia tu pada muka surat 175, insya-Allah kita bincang pada siri akan datang. Ya, jadi insya-Allah tuan-tuan, itulah sikit sebanyak hukum hakam yang kita belajar pada hari ini. Tajuk kita kuliah bulanan ni adalah bab berkaitan dengan hukum hakam fiqh. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kefahaman kepada kita yang lebih mendalam dan Allah bagikan kepada kita kekuatan untuk beramal dengan apa yang kita fahami, insya-Allah. Saya baru ni Isnin baru ni saya pergi mengajar di Masjid Jelutong Haji. Satu benda yang saya nak kongsi, depa buat majlis buka puasa Isnin Khamis. Ramai juga orang buka puasa. Maka mungkin masjid kita kelepas-kelepas ni boleh menggalakkan orang buka puasa dan boleh main makan. Walaupun saya tahu dia ada seorang dua yang tak puasa tapi dia pun lapar, dia pun tu macam main dia pun buka puasa, relax makan. Tak apa. Bagi dia makan, tak apa. At least kita ada satu tarikan, galakkan untuk bermajlis berbuka puasa Isnin Khamis. Saya tahu ramai juga ada, tapi bila kelang kabut saya apa? Saya sendiri pun bila saya pergi di masjid, waktu maghrib tu depa buka puasa cepat sangat, kita nak makan tak dan. Bila kita nak makan tak dan, sekali kita makan malam, nak elak pada makan malam tu. Jadi kita cuba bagi ada sikit masa untuk meraihkan orang berbuka puasa. Jadi kalau tuan-tuan berpuasa esok Khamis, jom kita mai buka puasa di sini dan lepas tu kita solat maghrib berjemaah sekali, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, salah silap dari saya sendiri mohon ampun dan maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.